Buletin Didik 8 Jun bersama saya Fazilah Niharun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi memberi ruang kepada pelajar untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti berfaedah, terutamanya di musim cuti sekolah, Pusat Jinius Remaja menganjurkan kem cuti sekolah di salah satu cawangannya di Ibu Negara. Program selama 2 hari itu melibatkan kira-kira 50 pelajar daripada pelbagai latar belakang lingkungan umur 10 ke 16 tahun. Menurut penganjur Wan Syahidan Wan Azmi, program yang berlangsung dari jam 10 pagi hingga 5 petang itu terbahagi kepada 2 kategori. Untuk outdoor ni kita ada pengisian motivasi, kemudian kita ada pengisian kemahiran. Macam sekarang ni kita ada MasterChef Junior, kita ada mobile videografi. Itu antara pengisian aktiviti dalaman lah. Maksudnya kita jalankan di dalam pusat ini. Kemudian untuk aktiviti outdoor, kita ada 2 aktiviti utama, antaranya adalah Explores, yang dah berlangsung semalam. Kita buat aktiviti yang berkaitan dengan cabaran, ada tugasan, ada puzzles dan sebagainya. And then untuk petang ni kita ada aktiviti outdoors yang kedua, iaitu Hydrogel War Games. Yang itu melibatkan tentang pergerakan fizikal, strategi, fokus dan sebagainya lah. Tamanya, sambutan yang diterima sangat menggalakkan, baik daripada pelajar maupun ibu bapa. Ada pelajar yang berkongsi pendapat, aktiviti-aktiviti yang disediakan menyeronokkan. Pada masa yang sama, memberi peluang untuk mereka mengenal kawan baru selain belajar sambil beriadah. Bagi murid darjah 5 dari Sekolah Siraj Al-Alusi, Muhammad Adam Darwisi Muhammad Fazli, kepelbagaian aktiviti yang disediakan menarik minatnya untuk menyertai program itu. Saya boleh lebih belajar membuat kek, saya boleh belajar memanah, saya boleh belajar fotografer, saya boleh belajar urut kaki, boleh belajar make up. Saya seronok lah sebab cuti sekolah tak ada apa-apa, saya ke sinilah untuk mengisi masa lapang. Bagi pelajar tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Bandaraya Naili Najihah Mazwan pula, program ini merupakan platform selain di sekolah untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengasah kemahirannya. Melalui program ini, saya dapat banyak sangat ilmu. Antaranya ialah saya dapat belajar buat cupcake, dapat belajar memanah dan dapat tahu dia memberi motivasi tentang impian saya. Bagi pelajar yang berminat untuk menyertai program di bawah Pusat Jinius Remaja, maklumat boleh didapati melalui laman media sosial seperti yang tertera. Salah satu platform dalam menjadikan pembelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM lebih menyeronokkan, Petroscience The Discovery Centre menarik kehadiran lebih 2,000 pengunjung sehari. Sempena cuti sekolah ini, pelbagai aktiviti termasuk demonstrasi, eksperimen, bengkel dan pertunjukan dijalankan bagi memupuk minat anak-anak terhadap bidang sains. Bermula 2 hingga 9 Jun, beberapa aktiviti berkaitan pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon atau lebih sinonim dengan CCUS direncana dalam mempromosi dan mendedahkan teknologi CCUS kepada komuniti setempat. Aktiviti itu sekaligus menyerlahkan kemajuan teknologi komersial Petronas dalam CCUS, terutamanya dalam industri minyak dan gas. Di samping itu, pengunjung juga boleh menyertai bengkel interaktif menggunakan kit STEM yang dipilih untuk pelajar, guru dan belia bagi mempelajari dan memperkaya pengetahuan tentang STEM dan topik berkaitan revolusi industri 4.0. Pengunjung berpeluang mempelajari asas elektrik seperti charge positif dan negatif serta jenis litar ringkas selain mengenali bahagian penting litar elektrik dan cara menyelesaikan masalah jika terdapat sebarang ralat dalam litar. Apa yang mereka lakukan adalah belajar secara kolaboratif, di mana ini merupakan salah satu unsur-unsur untuk pelajaran abad ke-21. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kita rasakan Petroscience ni banyak menyediakan pembelajaran yang baru, di mana mereka mengenengahkan macam saya ceritakan tadi itu, pencetak 3D, aktiviti yang berkaitan dengan carbon utilization, di mana kita ingin berkongsi pengalaman
tentang apa yang kita boleh lakukan dengan karbon dioksida yang kita belajar sekarang ni. Dan juga kita juga ingin mengenengahkan contohnya macam RBTX di mana ia merupakan robotik, pertandingan robotik yang dianjurkan oleh Petrus Sains. Menjadikan pembelajaran STEM sebagai sesuatu yang menyeronokkan dan interaktif, Petrus Sains menyajikan pelbagai aktiviti untuk setiap peringkat usia anak-anak. Konsep paling penting dalam pembelajaran iaitu hands-on turut diketengahkan di mana pengunjung perlu menyentuh, membuat dan melakukan aktiviti bersama-sama. Ini memberi pemahaman dan ruang interaksi yang lebih mendalam mengenai sesuatu topik. Tadi Odin jalan kan, awak rasa apa yang paling best? Yang paling best robot tu. Kenapa suka robot? Sebab robot hebat. Best ke datang sini? Best Apa yang best? ada mainan. Ada mainan? Macam ada permainan. Awak dah jalan-jalan tadi, awak rasa mana yang paling best? Ada robot ke? Ada dinosaur ke? Dinosaur. Dinosaur? Awak suka dinosaur? Dinosaur yang best? Kenapa dinosaur best? Sebab lalu atas jabatan tu. Awak dah jalan-jalan lama lah tadi, dah pusing-pusing dah? Okey, awak pusing-pusing tadi, apa yang paling best? Dinosaur. Dinosaur? Kenapa semua orang minat dinosaur? Sebab dia macam kuat. Apa? Kau bilang aku berubah? Aku director Aman Nisbu. Tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Faham tak? Mati kedalan. Mungkin nama pengangkat udara agak asing dalam kalangan masyarakat, tetapi mereka yang menyertai pasukan beruniform ini berupaya membantu kawalan trafik udara serta mampu mendapatkan pesawat dalam keadaan darurat. Justru mendalami ilmu penerbangan dan trafik udara antara syarat bagi pengangkat udara mendapat penganugerahan lencana. Ikuti laporan Fahmi Izzuddin. Pelbagai aktiviti dan kursus bermanfaat menanti pelajar yang menyertai badan beruniform pengangkap udara. Lebih menarik, mereka juga berpeluang merasai sendiri pengalaman menaiki pesawat bersama juruterbang berpengalaman. 48 pengangkap udara dari beberapa sekolah di Bukit Bintang dan Kuala Lumpur berpeluang merasai pengalaman itu bersama Jian Flying Academy. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR ini juga hasil kerjasama Persekutuan Pengangkap Bukit Bintang. Antara objektif utamanya memperkenalkan asas-asas yang menjadi tunjang untuk ahli-ahli pengangkap memahami latihan dan ilmu penerbangan. Objektif senang saja. Mereka dapat peluang menaiki dan seterusnya bila dia balik dapat lencana joyride. Okay? Now, tugasan mereka senang saja. Apakah fungsi bila dia naik kapal terbang, right? Dan cara-cara juru terbang, okay? Dia boleh nampak atau lihat secara terus dan boleh menikmati, okay? Exciting, the experience lah. Peluang bagi mereka lah. Bukan itu sahaja, peserta turut diajar ilmu berkaitan trafik udara, radio telefon, simulator pesawat dan jurupandu atau penunjuk arah. Dengan menggunakan simbol khas dan berguna, ia boleh dimanfaatkan ketika mahu menghantar bantuan kepada mangsa banjir atau di kawasan pedalaman selain memastikan pendaratan pesawat selamat. Just now the experience is very fun and it was the unforgettable trip for me lah, because this is my first time to plane lah. So I have the view is very beautiful, although there has many mist, but also it's very beautiful the view, and it's quite fun lah. Then I hope I can have another chance to do it again lah. It was wonderful. We can see many buildings everywhere, but I feel like because there are folks everywhere, so like we can't see like some of it. Like it's not clear enough. Like the vision is not clear. But it's a fun experience, and I can feel the tension from the tower and from the pilot.
So I feel being a pilot is very like we need the patience and like we need training to make everything works. Sebaik tamat program, setiap peserta dianugerahkan lencana udara yang disampaikan oleh pengerusi Jan Flying Academy, Datuk Sirajuddin Y. Muhammad Maidin. Melentur buluh biarlah dari rebungnya, yakni memupuk minat seawal usianya. Justeru program tanggungjawab sosial korporat sebegini mampu memberi pendedahan kepada golongan remaja seperti kumpulan pengakap udara bagi menuai minat mereka terhadap bidang penerbangan yang boleh menyajikan pelbagai pengalaman pekerjaan yang cukup menakjubkan. Fahmi Izzuddin melaporkan. Empat kadet dari Malaysia terpilih untuk menyertai Akademi Tentera Amerika Syarikat tahun ini. Idlan Mikyat Ahmad Syamli dan Zarif Muhammad Zamrin, masing-masing berusia 20 tahun, adalah penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Manakala Muhammad Danish Imran Zainuddin dan Karin Lokman Shafriza, 18 tahun, graduan Maktab Tentera Diraja MTD, nekat mengharumkan nama negara serta mahu menggunakan ilmu yang bakal diperoleh bagi memartabatkan lagi Angkatan Tentera Malaysia ATM. Keempat-empat kadet yang terpilih mengakui pemilihan ini satu peluang besar untuk mereka meningkatkan tahap kepemimpinan dan latihan ketenteraan sebaik mendaftar masuk ke Akademi Tentera West Point di New York dan Akademi Tentera Udara di Colorado Springs. When you enter the military, they basically teach you on how, and adaptation is very important because you'll be placed in many tough situations, many of which you might be very unfamiliar with, and so I wouldn't see it as much of a problem because we all have been taught to adapt to unfamiliar environments. I actually aspired this to become one of the appointees since last year. After like my speech, I said I saw other cadets get the opportunity. So for me, once I got it, I was like, oh, so is this how it feels? You know, it feels quite empty. But at the same time, there's so many emotions. You feel starstruck. But to be honest, I ran around the corridor that day. So yeah, I guess it becomes quite surreal at times, to the point you don't know what to feel. Yeah. What I saw was like a huge gun on a gunship, and then it really inspired me to like, know what is this for? Where are we going? And then in the end, all throughout my school years, I started to research more and more and more about what I can do for my country in the Navy or in other service academies. And in the end of the day, I chose the Navy because that interested me the most. Sijil pelantikan kepada kadet berkenaan disampaikan oleh Kuasa Usaha Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur, Michael Newbill, dalam satu majlis di kedutaan semalam. There are 15 slots at each of the service academies each year, so that's 60 slots total. 69 countries contribute. So I'm imagining that Malaysia is definitely well represented among those. I don't know for sure if it's the most, but it's certainly, Malaysia has historically done very, very well in terms of admissions to the service academies over the years. Kesemua penuntut ini dijangka menamatkan pengajian dari akademi masing-masing menjelang 2026. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada 4 pelajar Malaysia terbabit. Menzahirkan ucapan yang sama ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi poster yang dimuat naik di Facebook Istana Negara, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Haja Azizah turut mendoakan agar keempat-empat mereka dilimpahi kejayaan dan kecemerlangan berterusan.
Sesuai dengan isu yang kini hangat dibincangkan, krisis makanan global, sebuah sekolah di Kasar di Caceres, Sepanyol menawarkan mata pelajaran bagaimana menjadi seorang peladang yang berjaya. Silibus itu merangkumi bagaimana menubuhkan ladang, pengurusan kewangan serta latihan praktikal pengurusan haiwan ternakan. Untuk permulaan, pelajar akan dibawa ke kawasan pedalaman di Sepanyol yang terpilih selama 5 bulan. Menurut pengetua sekolah berkenaan, Filipe Escobedo, untuk menjadi peladang yang berjaya, pemilik harus turun padang dan merasai sendiri cara bekerja di ladang yang sebenar. Pengalaman itu amat penting untuk mereka kerana mereka secara tidak sedar akan tahu cara menguruskan haiwan, tingkah laku haiwan dan kesihatan haiwan di dalam ladang. Tambahnya lagi, kesihatan haiwan merupakan asas dalam ilmu perladangan. Jika haiwan sihat, maka ia amat membantu aliran keuangan ladang milik mereka. Kursus yang ditawarkan juga amat menarik minat pelajar baru di mana 90% adalah praktikal dan bakinya teori. Walaupun usaha ini dilihat amat kecil, namun sekurang-kurangnya ia dapat mengurangkan kesan buruk akibat krisis makanan global, di mana penduduk dunia perlu sedar dan memulakan langkah walaupun kecil dengan menghasilkan sumber makanan sendiri. Ketika penghuninya bersilih ganti, si haiwan comel tetap menjadi penunggu setia. Itulah kisah Larry the Cat, kucing yang sudah menetap di pejabat dan kediaman rasmi Perdana Menteri Britain di 10 Downing Street bertahun-tahun lamanya. Bermastautin di sini lebih sedekat, Larry the Cat pastinya bertahan lebih lama daripada kebanyakan Perdana Menteri Britain. Larry yang dahulunya kucing jalanan dibawa masuk ke 10 Downing Street oleh Perdana Menteri David Cameron pada Februari 2011. Sejak itu, dia sudah menarik perhatian media antarabangsa, malah kadang-kadang mencuri tumpuan ketika nama-nama besar dan pemimpin dunia singgah di pejabat. Namun sejak 2019, Larry terpaksa berkongsi ruang dengan Dylan, kucing yang dibawa masuk oleh Perdana Menteri Boris Johnson. Difahamkan Larry pada suatu ketika pernah juga mendapat saingan daripada seekor lagi kucing dari pejabat kementerian luar, namun berjaya mempertahankan takhtanya di Downing Street. Sebelum Larry, kucing penjaga di salah satu alamat terkenal di dunia itu ialah Humphrey dari tahun 1989 hingga 1997. Hai adik-adik, anda bersama dengan Cikgu Hanis. Hari ini, cikgu ingin kongsikan satu tips mudah bagi mengingati 4 tahap zaman prasejarah. Pak, Maim, naik, LRT. Cikgu ulang lagi sekali. Pak, Maim, naik, LRT. Pak, huruf P untuk Paleolitik. Maim, huruf M untuk Mesolitik. Naik, huruf N untuk Neolitik. LRT, huruf L untuk logam. Bagaimana adik-adik? Ingat tak tips yang cikgu kongsikan tadi? Ingat, Pak, Mail, naik LRT. Ingat, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan logam. Dapat ilmu? Terima kasih. Sukan, selepas meniti fasa persiapan rapi, skuad bola sepak Harimau Melaya memulakan misi untuk mara ke pusingan akhir Piala Asia 2023. Malaysia akan berdepan Turkmenistan jam 9 malam ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Di atas kertas, kelebihan tampak condong ke arah Turkmenistan yang menghuni ranking ke-134 dunia berbanding Malaysia 154 dunia. Namun kesempatan terbaik buat skuad kendalian Kim Pan-gon mencipta kejutan yang pastinya mendapat sokongan padu penyokong sendiri. Kim Pan-gon memulakan tugasan sebenarnya membawa Harimau Melaya ke pusingan akhir Piala Asia 2023 sekaligus menamatkan kemarau 42 tahun Malaysia mara secara merit ke saingan paling berprestij Asia itu. Malaysia memang pernah beraksi di Piala Asia pada 2007, namun selaku tuan rumah bersama Indonesia, Thailand dan Vietnam.
Pangon kini mula mencongak meraih sekurang-kurangnya 7 mata daripada 3 perlawanan dalam kumpulan E. Bermula menentang Turkmenistan malam ini, disusuli Bahrain pada 11 Jun dan Bangladesh 3 hari kemudian. Sama ada permainan psikologi, Turkmenistan awal lagi menidakkan mereka selaku pasukan pilihan meskipun berada 20 anak tangga di hadapan Malaysia. Sambil mengakui tidak melakukan persiapan yang rapi, Turkmenistan tanpa berselindung bimbang melihat penampilan positif Malaysia di bawah sentuhan Pangon. Setakat ini 13 daripada 24 pasukan telah pun mengesahkan tempat ke Piala Asia di China tahun depan. Juara 6 kumpulan pusingan kelayakan akan meraih slot automatik diiringi 5 pasukan terbaik naib juara. Dalam pada itu, tumpuan peminat bola sepak negara juga pasti terarah ke Stadium Lokomotiv Tashkent, Uzbekistan. Skuad bawah 23 tahun Malaysia berdepan Vietnam juga jam 9 malam ini di kejohanan Piala Asia. Meskipun sudah tersingkir susulan 2 kekalahan berturut-turut, maruah kini menjadi taruhan Malaysia mengakhiri saingan kumpulan. Berdasarkan prestasi semasa Vietnam, memang satu keajaiban sekiranya skuad bimbingan Brad Maloney mampu menjinakkan Vietnam. Selepas 2 perlawanan, Vietnam seri 2 sama dengan Thailand dan mengikat juara bertahan Korea Selatan 1-1. Malaysia pula tumpas 1-4 kepada Korea Selatan sebelum terus beraksi hambar dan dimalukan Thailand 0-3. Apa yang pasti, Vietnam akan bermati-matian memburu 3 mata sambil mengharapkan ada pemenang satu lagi pertemuan Korea Selatan dan Thailand. Jika Korea Selatan dan Thailand seri dan Vietnam menumpaskan Malaysia, Korea Selatan, Thailand dan Vietnam akan berkongsi 5 mata dan kelebihan jaringan menjadi penentu untuk mara ke suku akhir. Sementara itu, dalam saingan kumpulan B, Australia mara ke suku akhir selaku juara kumpulan selepas menundukkan Jordan. Australia dan Jordan tampil dalam perhitungan terakhir dengan masing-masing memburu kedudukan teratas selepas terikat 4 mata daripada 2 perlawanan. Minit ke-56, Australia dihadiahkan penalti akibat kekasaran dalam kotak penalti. Sepakan diambil Remy Najerin berjaya ditepis keluar. Namun pengadil mengarahkan sepakan diambil semula selepas VAR mengesan kesalahan dilakukan penjaga gol Jordan. Kesempatan itu tidak dipersiakan Najerin yang merembat kencang untuk gol kemenangan Australia. Pelbagai gelagat mencuit hati Putera Louis ketika sambutan Jubli Platinum Ratu Elizabeth II yang viral di laman sosial mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.